Matrikulasi Melaka. Saya dah cuba tadi main dengan Kit Smart Wujud ni. Satu produk yang sangat baik dan saya amat recommend untuk digunakan untuk mengajar anak-anak kita tentang wujud. So, memang highly recommendation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua sahabat FB Live PGIM, Penggerak Guru Inovasi Negeri Melaka. Yang berada di Melaka, sila like dan sharekan ke sahabat-sahabat kita di luar sana ya. Pada hari ini saya moderator anda, Ustazah Nur Aziati binti Datuk Haji Abdul Rahim daripada SK Kampung Tun Razak Bukit Katil Melaka. Pernah sampai tak? Siapa yang pernah sampai? Ya, Waalaikumsalam. Kita ada sahabat Cikgu Nur ya. Cikgu Nur Hasina terlepas saya. Okey, Waalaikumsalam daripada Yusliha Yaakob. Alhamdulillah. Bersama saya malam ini ramai kawan-kawan saya. Ya, ni Puan Rubiah binti Haji ya. Waalaikumsalam. Daripada SK Pulai. Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan sahabat-sahabat di luar sana, intro tadi berkaitan dengan Kit Smart Uduk. Saya merupakan innovator untuk Kit Smart Uduk 2.0 yang mana inovasi saya ini telah dipasarkan dan bolehlah sahabat-sahabat yang berminat untuk membelinya boleh menghubungi kita punya PGIM channel untuk mengetahui lebih lanjut lah ya. Dalam waktu PKP ini kita tak perlu bimbang anak-anak asyik main gadget saja. Jadi gantikan dengan Kit Smart Uduk kerana dengan Kit Smart Uduk anak-anak akan belajar 7 bab tentang uduk ya. Okey. Siapa lagi di sana? Saya masih menanti-nanti sahabat-sahabat kita yang berada dari Kelantan. Ada tak daripada Kelantan? Nadia daripada Rahang Seremban. Alhamdulillah. Tanya. Ada daripada Cikgu Nadia daripada Kuala Terengganu. Alhamdulillah. Bagaimana suasana di Kuala Terengganu? Saya di sini saya ingin berkongsi sikit salam takziah ya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Pahang, di Johor yang mana diduga dengan bah yang besar sebelum ini, dan saya yakin cikgu-cikgu, sahabat-sahabat saya di Pahang dan juga di Johor semangatnya kuat. Ya, semangatnya kuat dan teruslah berjuang sebagai seorang pendidik. Ya. Ini adalah ujian kita, bukan saja dengan wabak COVID-19, kita juga diduga dengan pelbagai ujian yang kita tak jangka. Inilah menguji keimanan kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman. Ya. Ini sahabat saya, Ramlah Ahmad. Waalaikumsalam daripada Sharifah Roziah. Alhamdulillah. Okey, saya sambung cerita sikit tentang PGIM. PGIM merupakan penggerak guru inovasi negeri Melaka yang mana kumpulan guru-guru inovasi disatukan dan kita berkongsi idea bagaimana untuk melaksanakan dan menghasilkan satu produk inovasi untuk PDPC anak-anak kita ya. Okey, ada lagi sahabat kita. Alhamdulillah daripada Kuala Nerus. Puan Noliza Hussein. Waalaikumsalam. Alhamdulillah daripada Kelantan. Cikgu Rahman daripada SK Dabung Kelantan. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Okey, sekolah saya sebenarnya Mai, kalau siapa pernah datang ke Melaka, pernah dengar Bayu Legun? Sekolah saya dekat atas bukit tu. Okey, dan Asam Pedas Pak Man. Mesti terkenal kan? Kalau datang Melaka mesti singgah ke Asam Pedas Pak Man. Okey. Waalaikumsalam. Siapa ni ya? Hafizan. Cikgu Hafizan daripada SJKC Yok Bin. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita bersiaran untuk berkongsi idea, pengalaman, ya, ilmu tentang bagaimana kita menyantuni PDPR sepanjang PKP ini. Okey,
Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka kata. Saya mulakan dengan pantun ya, orang Melaka mesti dengan pantun. Okey, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ampunkanlah doa dosa-dosa kami. Ajarkanlah apa yang kami tidak ketahui. Fasihkanlah lidah kami agar mereka memahami apa yang kami bicarakan dan masukkan kami ke dalam syurga dengan rahmat-Mu ya Allah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersama dalam satu wacana ilmu yang bertajuk menyantuni PDPR yang dianjurkan oleh Penggerak Guru Inovasi Negeri Melaka bersama anjuran CSISC Plus PPD Melaka Tengah. Yang dihormati Pengarah Pendidikan Negeri Melaka Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, yang berusaha Tuan Pegawai PPD Melaka Tengah Tuan Haji Abu Bakar bin Awang, yang berusaha Penasihat Penggerak Guru Inovasi Negeri Melaka TS Dr. Nurul Siti Mahfuzah binti Muhammad, yang berusaha pengurusi Penggerak Guru Inovasi Negeri Melaka bagi tahun 2021, Encik Nur Azmini bin Ismail, seterusnya pegawai-pegawai SISC Plus Negeri Melaka, sahabat-sahabat yang saya sayangi. Hashtag pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. JPN Negeri Melaka, jenama nombor 1 kerajaan. Okey, untuk makluman semua, webinar malam ini kita akan sediakan link untuk pendaftaran SPLKPM yang akan diberikan pada hujung siaran nanti. Jadi guru-guru ataupun sahabat-sahabat saya yang ada soalan boleh dikongsikan pada ruangan chat di FB Live PGM kami ya. Lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa bagi memberkati slot kita pada malam ini. Mari sama-sama kita membacakan umur kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terbang di awan burung jentayu, kerana penat gugur di bumi. Tampillah puan bersama kami, bersama amanat bekalan kami. Okay, nampaknya ada lagi yang berada di luar, dapat like dan share. Kongsikan FB Live kita kepada sahabat-sahabat yang berada di Sabah Sarawak. Saya masih menanti sahabat-sahabat kita di Sabah Sarawak ya. Okey, nampaknya Puan Hajar telah bersedia di studio kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator hebat saya. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan sahabat di luar sana, Puan Hajar merupakan ikon e-Murabi KPM dan juga mentor untuk saya, bahu kedua saya dalam membangunkan nilai diri seorang guru. Kemunculan beliau sentiasa dinanti-nantikan, terutamanya bagi guru-guru negeri Melaka, kerana setiap tutur katanya bisa menikam kalbu dan memotivasikan setiap guru yang mendengarnya. Okey? Jadi hari ini terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita. Beliau adalah Ustaz Puan Hajar Rohaizan binti Osman yang berasal daripada Serkam Melaka. Jawatan terkini beliau adalah pegawai SISC Plus ataupun dikenali School Improvement Special Coaches PPD Melaka Tengah dan dikenali sebagai jurulatih pakar pembangunan sekolah ya, yang mana diperkenalkan pada tahun 2011 oleh KPM. Beliau juga merupakan mantan guru cemerlang di SK Melimau 1 Negeri Melaka. Antara ni yang paling bagus sebab sebagai seorang guru ni kita berusaha kan untuk meningkatkan diri kita, dan alhamdulillah Puan Hajar Rohaizan telah menerima beberapa anugerah sepanjang perkhidmatan beliau, antaranya anugerah perkhidmatan cemerlang
Dua kali ya Puan Hajar, 2006 dan juga 2013. Anugerah Pengarah Sempena Hari Guru 2006. Subhanallah, tinggi tu. Okay, dan yang terkini Anugerah Inovasi Peringkat PPD Melaka Tengah 2020. Ya, untuk sahabat dan di sana, kita tahu sekarang wabak COVID-19 ni menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional yang berada dekat dalam kelas tu tertangguh. Bahkan menjadikan tugas guru semakin mencabar kerana mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baru yang mana memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara dalam talian. Ya, jadi jika dulu kita lihat telefon pintar ataupun gadget merupakan salah satu platform aplikasi dalam talian yang dilarang, tapi kini sebaliknya ya. Okey, jadi di kalangan guru pula yang saya lihat ya Puan Najah, ramai sahabat-sahabat saya terutama dalam Facebook Teacher Collection, saya mendapati ramai guru-guru yang pintar dalam aplikasi ini telah berkongsi tentang bagaimana nak menggunakan Google Meet, Google Form, TikTok. Wah, yang paling famous TikTok sebab anak-anak muda kita suka TikTok ya. Betul. Canva, saya pun mau belajar. Oh, Canva macam ni buatnya, Masya Allah. Tapi kenapa guru-guru ni pun bersama untuk meningkatkan jati diri, nilai diri ini untuk memastikan PDPR menjadi lebih menarik lah ya di rumah. Jadi dan satu lagi yang saya ingin kongsikan dan saya sangat bersyukur kerana saya dapat sahabat-sahabat guru di kalangan cikgu YouTube ya, yang mana ada Akademi YouTuber Malaysia yang disingkatkan dengan perkataan AYU tu, memberi peluang kepada guru-guru yang dahagakan ilmu tentang bagaimana untuk membuat PDPC menggunakan PowerPoint dan sebagainya ya. Okay, jadi di Melaka juga kami mempunyai channel Telegram iaitu Cikgu Tube Melaka. Jadi boleh bagi sahabat-sahabat di Melaka boleh cari channel Cikgu YouTube Melaka. Dia punya sifu dia tu, chip dia tu. Siapa lagi kalau bukan kita punya pengurusi penggerak inovasi negeri Melaka, Cikgu Azmidi yang terkenal dengan speed line dia tu ya. Okey, alhamdulillah kita akan berkongsi tanpa buang masa lagi. Kalau saya bercakap tu memang terlupa kejap ya Puan Hajar. Okey, tanpa buang masa lagi saya berbesar hati menjemput Puan Hajar Rohaizan binti Osman untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan idea beliau dalam slot yang paling hot pada malam ini yang bertajuk Menyantuni PDPR. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator hebat kita, Puan Aziati. Puan Aziati ni adalah salah seorang bukan nak kata air tangan saya, tapi dia memang kita nak kata seorang guru yang sangat gigih, sentiasa mencari nilai tambah untuk diri dia. Saya sangat kagum dengan apa yang dia telah diusahakan dan akhirnya seperti yang ditunjuk di awal-awal kita tadi, ada inovasinya, Kids Smart Wudu. Okey, sesiapa rakan guru di luar sana boleh dapatkan. Bukan sahaja digunakan untuk bahan pembelajaran kita, tetapi untuk anak-anak, untuk kita sendiri pun sangat sesuai. Okey, saya mulakan sebagai pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya mengucapkan sekalum penghargaan kepada barisan tertinggi JPN Negeri Melaka yang diterajui oleh Doktor Pengarah kita, Dr. Muhammad Azam bin Ahmad. Seterusnya, Ketua DPPD saya, Tuan Haji Abu Bakar bin Awang, dan rakan-rakan SIC saya di PPD Melaka Tengah, khasnya di Negeri Melaka lah, di Jasin, di Alor Gajah, dan yang paling saya kasihi rakan-rakan guru saya di luar sana. Semoga semuanya sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat, sejahtera, sihat fizikal, sihat fikiran, ceria selalu, dan sentiasa mencari nilai tambah untuk diri. Kita jiwa kita guru. Kemana pun kita, walaupun saya telah berhijrah,
ke satu suasana yang berbeza, tapi saya tetap sentiasa teringat akan momen-momen ketika kita berada dalam kelas. Apatah lagi sekarang kita berada di dalam suasana PKP ni. Rindu nak dengar anak-anak kita ni jerit-jerit. Rindu nak marah mereka berlari di kaki lima. Rindu nak marah mereka makan sambil berjalan. Betul tak? Okey. Okey. Kita hari ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi tentang bagaimana kita untuk menyantuni PDPR. Umumnya lah setelah tahun lepas kita telah bermula MCO, seingat saya pertengahan 2020 kita dah mula. So perkara tu sebenarnya cikgu dah buat, tapi saya refreshkan semula dan insya-Allah saya akan beri secara surface lah. Okay, perkara tu cikgu dah buat. Kita refreshkan semula dan kemudian ada sedikit lah input-input, perkongsian, pengalaman sebagai tugas saya sebagai SISC di mana saya membimbing rakan-rakan guru di sekolah. Okey. Saya ada bahan, saya ada slide. Di samping itu nanti saya akan menjawab juga, meraihkan juga persoalan-persoalan yang rakan-rakan guru berikan di ruang chat. Okey. Okey, rakan-rakan semua, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Sekarang kita live baru 16 minit tetapi audience kita sudah, viewers kita sudah 557. Alhamdulillah. Okay. Terima kasihlah sebab ini adalah platform kita, Penggerak Guru Inovasi Melaka. Ini adalah platform kita di mana di sinilah kita akan berkongsi idea, berkongsi pengalaman. Apa orang kata? Sharing is caring. Okay. Okay. Okay, saya share bahan Saya share bahan insya-Allah. Okay. Okey, insya-Allah kita lihatlah sama-sama. Okey, apa bahan yang saya nak kongsikan di sini. Perkara ni sebenarnya cikgu dah ada, cikgu dah buat, cikgu dah laksanakan dengan jayanya. Okey. Tetapi kadang-kadang ada kita perkara-perkara yang kita terlupa. Kita dalam masa kita gairah berusaha gigih nak melaksanakan PDPR ini, ada perkara-perkara yang kita miss. Okey cikgu, saya bertujuan di sini bukan untuk kita mengajar tapi kita berkongsi. Mengingatkan antara satu sama lain. Okey cikgu. Rakan-rakan guru sekalian, okey kita mulakan slide kita yang pertama. Okey, ini kita refresh lah semula. Bagaimana, apakah perkara-perkara yang ada di dalam PDPR ini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan sekalian, ini gambar anak saudara saya ni, dua beradik ni. Okay, asalnya satu je laptopnya tapi disebabkan sokongan ibu bapa untuk kata demi learning proses tu sampai kepada anak-anak mereka, apa sahaja cara mereka usahakan. Okey, semata-mata untuk ada kesinambungan pembelajaran tu berlaku kepada anak-anak mereka. Okey, ini adalah salah satu pendekatan PDPR iaitu di dalam talian ataupun biasa kita sebut online lah kan. Okay. Cara belajar biasanya kita ada capaian internet, kemudian ada peranti. Dan yang bestnya kita belajar secara real time. Tengoklah gambar tu kan. Seolah-olah anak-anak kita ni belajar berada di dalam kelas. Hakikatnya semua berada di rumah masing-masing. Okay. Betapa orang kata kita ni mengikut zaman lah. Okay. Mendidiklah anak-anak kamu. Saya teringatlah ada Saidina Ali pernah berkata lah, didiklah anak-anak kamu dengan sesuatu yang zaman dengannya. Inilah dia yang berlaku sekarang. Okey, antara medium yang kita gunakan, inilah banyak cikgu ya. Delima, cikgu Tube, aplikasi media sosial, banyak-banyak seperti yang telah Ustazah Aziati sebut tadi. Okey, perkara-perkara ini cikgu dah buat. Dah buat dan dah laksanakan dah dengan jayanya. Okey, perkara-perkara yang remeh-temeh tu kita tolak tepi dulu. Okey, janji kita dah laksanakan dan dah berjalan. Okey, impak-impak negatif tu memang ada, tapi perkara-perkara tu kita jadikan dia peluang untuk kita jadikan dia tambah baik selepas ini. Okey, seterusnya, slide seterusnya.
Ini yang di luar talian. Maksudnya di sini murid masih lagi belajar menggunakan peranti, tablet atau telefon pintar. Tetapi kaedahnya dia menggunakan cara seperti WhatsApp, Telegram, gambar atau video. Tuan-tuan perempuan tengoklah dekat gambar tu kan. Bagaimana murid ni mungkin arahan guru meminta muridnya menjawab soalan berdasarkan gambar yang telah dihantar oleh guru mereka. Okey, beginilah. Dan kalau saya tak silap lah, saya pernah terjumpa, tadi saya scroll FB saya, okey, saya ternampak ada satu di wall saya lah. Okey, ada parent yang daripada handset tu, dia salin semula dekat whiteboard kecil, kemudian digantung. Lepas tu anak dia salin. Sampai begitu sekali tuan-tuan perempuan. Kata perkara-perkara begini kita kena ada link cantik dengan ibu bapa. Okey, kita kena ada orang kata apa, hubungan baik, networking baik dengan ibu bapa. Okey, di dalam talian sudah, di luar talian sudah. Okey, sekarang selain daripada itu, apa sahaja cara demi untuk menyampaikan learning proses tu kepada anak-anak murid kita guna. Tak boleh secara atas talian, di luar talian pun kita terbatas. So kita cari alternatif lain, iaitu kaedah PDPR menggunakan modul. Inilah dia. Tu tengok gambar tu. Okey, ini parent, okey, ibu bapa mengambil modul secara pandu lalu. Kan? Drive through. Okey. Tengok cikgu-cikgunya begitu sekali menjaga SOP, ya. Dia hulur je. So sebut dah nama anak. Apa nama anak? So dia hulur. Tahun berapa? Dia hulur. Okey. Kita tengok apa yang dikata. Okey, dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Okey, ini perkara-perkara ini tuan-tuan guru-guru semua kena alert. Okey, perkara yang perlu ada di dalam modul. Modul bukan setakat modul, tapi kita kena tengok apa yang perlu ada di dalam modul kita. Iaitu kita perlu kita tengok sasaran. Dah tentulah siapa audien kita. Sama ada anak murid kita tu prasekolah, sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, ini pun telah dilaksanakan oleh para guru sekalian. Kita tak bimbang dah, memang dah terlaksana. Dah ada yang dah versi keempat, versi kelima pun dah. Tahniah ya para guru yang telah melaksanakan. Okey, kemudian di modul itu kena ada tajuk dan tema modul lah. Dan ini sebenarnya cikgu-cikgu, tuan-tuan perempuan, guru-guru semua kena relatekan dengan rancangan pengajaran tahunan kita. Kena ada apa orang kata, sesuaikan minggu ni tajuk apa. Okay, so perkara itulah yang guru-guru kena letakkan di dalam modul. Kemudian objektif berdasarkan DPK. Sebelum ni, okay, kalau secara bersemuka kita menggunakan DSKP. Itu adalah punca kuasa kita untuk kita melaksanakan kurikulum, untuk kita melaksanakan PDP kita dalam kelas. Okay, DSKP, Document Standard Curriculum dan Pentaksiran. Tetapi disebabkan kita berada di alam COVID ni, pandemik COVID ni, kita arahan turun dari kementerian untuk kita menggunakan DPK, Dokumen Penjajaran Kurikulum. Sekarang dah ada DPK 2.0 ya, DPK 2.0. Itu guru-guru kena cakna, kena alert. Setiap mata pelajaran ada DPK masing-masing. So untuk membina modul ini, guru-guru kena lihat balik. Okay? Lihat semula apa yang perlu untuk kita keluarkan daripada DPK tersebut. Kita ada kandungan asas, kita ada pelengkap, kita ada tambahan. Okay? Yang mana tiga perkara ni kita tengok di mana keutamaan dia. Yang mana satu perlu wajib kita sampaikan dan yang mana pula kita perlu hanya kita jadikan sisipan. Nanti saya akan sentuh lah lagi selepas ini. Okey, kemudian yang keempat, tempo pelaksanaan aktiviti. Okey, tempo pelaksanaan aktiviti ni tuan-tuan perempuan, cikgu-cikgu, saya refreshkan je lah ya. Dah pun dibuat, iaitu ini bergantung kepada jadual waktu yang telah dirancang oleh pihak sekolah. So kita ikutlah. Okey. Kemudian yang kelima, nota berkaitan tajuk modul. Okey, di sini tuan-tuan perempuan, rakan guru sekalian, kita tak nak dalam modul kita hanya mengandungi soalan sahaja, assessment. Kita tak nak. Kita nak kalau boleh
Okay, guru-guru menyediakan nota seolah-olah murid belajar dahulu. Dia belajar memahami, dia ada dalam HOTS tu kan, dalam higher order thinking skills, okay, pemikiran alas tinggi tu dia ada pemeringkatan. Okay, memula dia belajar, dia faham, kemudian diingat, okay, remembering, understanding, memahami. Okay, dia faham dulu, belajar dulu, kemudian baru dia menjawab soalan. Itu adalah satu modul yang sangat cantik. Okay, dan akhir sekali aktiviti relevant topik PDP dan pentaksiran. Okey, kita tengok yang aktiviti relevan dulu. Okey, contohlah. Okey, contoh kalaulah tajuk hari tu kita bertumpu kepada membaca. So aktiviti dia kena membaca lah. Nanti saya akan sentuh aktiviti ataupun kriteria aktiviti apa dia yang terkandung dalam aktiviti kriteria aktiviti ni untuk guru-guru sesuaikan dengan PDP kita sewaktu PDPR ni. Dan akhir sekali ada dah pentaksiran. Pentaksiran ni tuan-tuan perempuan sangat penting sebenarnya ya. Kerana pentaksiran berlaku sewaktu PDP. Dia adalah package. Tidak boleh asing, dia tak boleh ketinggalan. Itu sebenarnya bergantung kepada guru. Kadang-kadang kita melaksanakan PDP kita, setiap kali kita menyampaikan, kita selitkan soalan, selitkan sumbangsaran, kita nak congkil, nak cetuskan supaya murid tu ada jana idea pada diri dan di situ kita dah boleh nampak. Di mana nanti kita nak letak murid-murid kita nanti, anak-anak kita nanti di dalam assessment reporting kita. So kita nampaklah yang ini TP1, ini TP2. Dan kalau perlu ada TP6, beri je tuan-tuan perempuan. Okay. Dan ada juga guru yang meletakkan pentaksiran di hujung. Maksudnya dia dah ajar-ajar, okay, baru ditanya. Itu terpulang. Tetapi pentaksiran mesti berlaku sewaktu PDP. Dan PDPR ini tidak terkecuali. Kena laksanakan juga. Okey, nanti kita akan di samping itu nanti ada lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ini. Saya akan selitkan jugalah. Okey, seterusnya. Ini dia. Pendekatan PDPR adalah yang terbaik mengikut situasi semasa. Okey, tuan-tuan, perempuan yang sangat saya hormati, rakan-rakan guru yang saya sangat kasihi, inilah dia. Okey, modus operandi yang sangat relevan dengan suasana kita sekarang. Okey, kita tak boleh menolak sebab kita sekarang ni berada di dalam zaman kalis cabaran. Kita sebagai guru, kita nak kalis mendepani apa saja. So inilah alternatif yang ada pada guru untuk melaksanakan pembelajaran supaya apa saja cara kita buat. Janji learning process itu sampai kepada anak murid kita. Okey, antara perkara-perkara yang kita perlu lihat adalah seperti yang tertera di slide saya lah. Yang pertama, guru menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Okey, tuan-tuan, perempuan, rakan guru yang sangat saya kasihi, kita melihat baliklah. Okey, apa sumber, apa yang ada dengan murid kita. Kadang-kadang kita simpatilah. Okey, ada peranti tapi berebut dengan adik-beradik lain. Ada peranti tapi tak boleh guna. Ada peranti yang orang kata sebab mak ayah punya kan, sama-sama berebut nak guna. So macam mana tu? Di situ kita kena ada budi bicara, ada pertimbangan profesional. Tuan-tuan, perempuan yang sangat saya hormati sekalian. Okey, kemudian memastikan murid mendapat tugasan atau latihan yang dirancang oleh guru. Okey, di sini saya tekankan sikitlah. Sebabnya kalau kita bersemuka, kita nampak flow tu, pendahuluan, langkah pertama, langkah kedua sehingga penutup. So kita nampak flow, ada kitaran. Kitaran PDPC yang sangat lengkap. Guru mengajar, menyampaikan konten, murid membuat tugasan, kemudian murid hantar, ada feedback, ada rumusan dan ada impak. So bagaimana dengan kalau kita melaksanakan PDPR? Adakah perkara-perkara tersebut? Untuk kita tidak lari daripada track yang sebenar dalam melaksanakan PDP kita, tak kiralah waktu bersemuka atau PDPR, tapi di dalam konteks ini kita fokus pada PDPR lah. Kita nak murid kita mendapat tugasan.
dan latihan yang dirancang oleh guru. Sebabnya bila kita nak wujudkan satu kitaran PDP lengkap, murid mesti mendapat tugasan. Kita nak impak tu. Keberhasilan tu kita nak nampak. So guru kena bijak merancang. Kena bijak merancang. Seterusnya menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Saya dah sebut dah tadi, pentaksiran berlaku di dalam PDP. Tapi apakah cara? Guru-guru yang saya hormati sekalian, di sini banyak panduan sebenarnya telah orang kata kita salurkan kepada kita untuk kita fleksibel. Apatah lagi di suasana PDPR sekarang. Kita tak boleh, sekarang buat, sekarang jawab, sekarang hantar. Agak zalim di situ kan. So bagaimana? So kita buat dalam bentuk yang sekarang ni kita banyak highlightkan bentuk PBL. Project based learning. Kita beri di projek, beri tugasan, mungkin makan masa lah. Tapi ada impak. Itu yang kita nak. Sebab untuk menentukan pencapaian murid ni, di mana nanti kita nak letak anak-anak kita nanti berada daripada tipe-tipe ni tadi, tipe 1, tipe 6, kat mana dia nak duduk. Sebab tu guru kena memberi tugasan. Dan ini sebenarnya adalah pentaksiran. Itulah kadang-kadang kita tak tahu. Dah ada ke pentaksiran dalam kita punya PDP ni? Sebenarnya ada juga cikgu. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita tak sedar. Seterusnya, kita mengadakan perbincangan dengan ibu bapa penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah. Tuan-tuan, perempuan yang sangat saya hormati, kita kena ada networking yang baik dengan ibu bapa. Mengapa? Mengapa? Soalan tu sebenarnya kita yang kena jawab sebenarnya. Sebabnya mereka lah yang akan maksudnya penyumbang besar pada apa yang akan kita laksanakan ini. Tanpa mereka, tanpa ibu ayah ni, terutama bila kita memerlukan gadget, peranti. Kalau tanpa sokongan mereka, tidak berlaku PDPR kita. Tidak berlaku. Sebab ada isu-isu yang menyahut tentang perkara ini. Bapak saya bawa handset pergi kerja. So macam mana nak tunggu kelas, tunggu bapak saya balik. So kita kena ada networking yang baik. Kalau boleh bertanya khabar, tanya apa yang perlu kita bantu, kita bantu. Saya teruja bila ada saya mendapat satu feedback lah. Ada guru sampai dia berkorban, berkorban mengeluarkan duit sendiri untuk membeli data untuk anak-anak murid. Bayangkan sampai tahap begitu demi untuk menyampaikan learning process tu tadi. Saya sangat kagum dengan guru-guru begini. Akhir sekali, merekodkan pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian. Saya dah sebut juga tadi, kita lihat baliklah apa sumber yang ada pada murid. Dekat situ, catatan kita sangat perlu. Sebab apa? Kita akan buat tambah baik selepas ini. Kadang-kadang kita melihat dari satu sudut sahaja kekurangan yang ada pada murid. Peranti tak ada, apa tak ada. Tapi bagaimana di pihak kita? Adakah segala sumber yang kita beri, segala apa yang kita sampaikan kepada murid itu sampai kepada anak murid kita? Agak yang ini kita agak macam keras sikit lah, berat sikit. Tapi inilah yang berlaku tuan-tuan perempuan. Kita terus slide seterusnya. Ini saya kena sebut juga walaupun agak macam terlalu fakta, tetapi mesti saya selitkan juga sebab saya rasa sebab tanggungjawab saya, tugas saya sebagai SISC, saya kena bimbing rakan-rakan guru semua. Kita biar berada di track yang betul. Kaedahnya kalau kita secara bersemuka ke PDPR ke, tapi ini jugalah yang memang kita kena laksanakan. Ada 3 perkara penting di sini. Itu pertama adalah perancangan, kedua aktiviti dan ketiga bentuk pentaksiran. 3 perkara ni tidak boleh berpisah. Kembar tiga ni. Pertama kita tengok sikit. Objektif pembelajaran. Menentukan objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh murid pada setiap tahap pencapaian berdasarkan DPK kita lah. Kalau ikut MCO sekarang ni, kita guna DPK. Kita lihat balik. Tujuan kita mengajar hari tu, kita nak murid dapat apa? Dan yang bestnya kita nak, di hujung tu nanti, di hujung sesi pembelajaran kita nak murid-murid kita mencapai objektif yang kita ajar, objektif pembelajaran kita, murid menguasai dan
ada tahap-tahap penguasaan pada anak-anak murid kita yang TP 1 sampai TP 6 tu. Yang itu adalah sangat penting sebab tu guru kena merancang. Okay, menyahut pula kepada SKPMG 2 standard 4, guru sebagai perancang. 4.1 tu guru sebagai macam inilah dia. Kita tak kira waktu bersemuka ke, waktu PDPR ke, objektif pembelajaran guru-guru kena laksanakan. Tapi saya tak bimbang. Okay, rakan-rakan guru di luar sana, perkara ini telah pun dilaksanakan dengan jayanya. Tanya pada rakan-rakan guru semua ya. Okey, kedua, apakah aktiviti yang sesuai? Okey, apa dia kata di situ? Okey, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Okey, jikalau di depan murid kita ada laptop, dia punya capai internet dia mantap lah. So kita nak berkuisis ke, berkahut ke tak ada masalah. Tapi bagaimana dengan murid yang tak ada kemudahan seperti itu? Di situlah saya letakkan penyampaian fleksibel mengikut situasi semasa. Kita lihat pula sumber yang ada pada anak murid kita. Kita sesuaikan dengan anak murid kita tuan-tuan puan-puan. Sebabnya kadang-kadang guru di pihak saya lah, minta maaf ya rakan guru, di pihak saya sendiri kadang-kadang kita gairah nak buat ni sebab terutama ni rakan-rakan guru inovasi saya lah ni, dia orang ada sentiasa gigi, ada je perkara-perkara yang nak buat, tapi kita tengok dari sudut yang satu lagi, anak murid kita, apa yang ada pada mereka, itu kita kena lihat. Okay, so kena sesuaikan, okay, kita tengok balik apa yang ada pada mereka. Kadang-kadang cukup dengan sekadar, okay, kita hantar pesanan di message ke, di teks, di Telegram atau WhatsApp, okay, rakamkan, pada saya contoh mengajar BM lah hari tu kan, deklamasi sajak, kemudian rakam video lepas tu hantar, cukup. Okay, kadang-kadang bukan, bila dah buat rakam video mendeklamasi sajak, kadang-kadang bukan dia, satu rumah yang tolong anak murid kita tu mendeklamasi sajak. Itu menunjukkan bagaimana sokongan ibu bapa yang sangat mantap dalam menjayakan PDPR ni demi kelangsungan pembelajaran berlaku pada anak-anak mereka. Okay, terima kasih sebenarnya pada mak ayah yang sanggup. Kadang-kadang hari tu saya, sorry sikit saya selit, kita lalu di depan sebuah kedai komputer penuh yang amat, maksudnya mereka mencari apa sahaja sumber demi untuk anak-anak mereka ni belajar. Itu yang mak bapak sekarang. Okey. Ketiga, apakah bentuk pentaksiran yang akan digunakan? Okey. Di sini saya dah sebut dah tadi. PBL lah sekarang kita beri projek, suruh dia buat, tapi impak tu ada. Cikgu, tuan-tuan puan-puan, jangan membebankan murid, dan yang penting jangan membebankan diri kita. Sebab apa? Kita tunggu-tunggu bila lah nak hantar, baru 2 orang daripada 20 orang. Lama-lama kita yang stres. So tuan-tuan puan-puan kena bijak mengurus aktiviti. Okey, 3 perkara ni tuan-tuan puan-puan kena laksanakan lah. Apa sahaja orang kata sama ada pendekatan secara bersemuka ataupun di PDPR, 3 perkara ni kena buat. Okay, kena laksanakan, dan saya rasa di peringkat pentadbir, PGB, mereka dah arif dah perkara-perkara ni. Okey, seterusnya. Okey, bersediakah kita? Okey. Menjurus kepada persoalan bersediakah kita ni, saya nak membawa satu situasi lah. Okey, ketika saya membuat bimbingan sewaktu PKP ni ke sekolah. Tuan-tuan puan-puan, rakan guru sekalian, bayangkanlah sekarang di sekolah kami pergi membuat bimbing ke sekolah menengah. Sekolah dalam keadaan hanya ada murid tingkatan 5 SPM 2020 sahaja yang berada di sekolah. Okay, so mungkin keadaan tu hening, sunyi, tak bising lah kan. Okay, so saya biasanya mungkin akan melawat kelas untuk kita beri motivate sikit pada anak murid macam mana, tanya khabar diorang. So saya dan diiringi oleh guru penolong kanan, kami berjalanlah di tepi kelas tu untuk ke kelas tingkatan 5. Tiba-tiba kan saya terdengar sayup-sayup suara di hujung sana, hujung bangunan. Kemudian atas sana ada lagi suara. Lalu di sebelah makmal sains ada suara lagi.
Kemudian guru penolong kanan yang mengiring saya tu kata, "Puan, kalau Puan nak tengok orang bercakap seorang-seorang, waktu inilah." Saya jadi ketawa. Okay, saya jadi ketawa. Cikgu-cikgu pun faham kan? Kalau dia kata kalau Puan nak tengok suasana orang bercakap seorang-seorang, nampak macam tak betul kan? Waktu inilah Puan boleh tengok. Okey. Rakan-rakan guru yang saya sangat hormati, itulah guru kita. Okay? Dia rela duduk di dalam kelas seorang-seorang dengan hanya laptop di hadapan dia, sebiji laptop di hadapan dia. Dia boleh bercakap seolah-olah 30 orang murid berada di hadapan dia. Saya masih lalu di sebelah makmal sains tu, saya nampak guru tu tangan dia gini, tangan dia. Lepas tu dia tunjuk bika. Bika kat makmal sains ditunjuk bika ni macam ni, macam ni. Kalau kita balikkan macam ni, macam mana? Dia sebut seolah-olah macam berada di waktu real time. Waktu berada betul-betul di hadapan anak murid. Saya sangat kagum. Tahniah pada rakan-rakan guru yang telah melaksanakan perkara-perkara ini. Saya tabik spring lah. Memang thumbs up, double thumbs up. Okay. Di sini bersediakah kita dengan contoh yang saya sebut tadi, sebenarnya guru kita dah bersedia. Itu secara realiti. Realitinya guru mengajar walaupun tanpa ada murid di hadapan dia. Itu realiti. Okay, sekarang ni kita lihat pula dari segi apa katanya di sini, bersediakah kita? Okay, guru. Sebenarnya rakan-rakan guru sekalian, ramai guru kita ni telah mampu menyediakan bahan pembelajaran digital. Okey, mengapa saya berkata begitu? Okey, cuba lihat gambar di slide saya ni. Ini adalah guru kita, Cikgu Aizat Anwar, dikenali dengan Cikgu Abam. Siapa yang selalu melayari YouTube, Cikgu Aizat ni adalah YouTuber. Okey, berapa ribu dah orang subscribe dia punya YouTube ni. Dan penghasilan bahan dia sangat berkualiti. Saya boleh jamin selepas ini tuan-tuan perempuan boleh tengok. Sangat hebat. Sangat hebat. Dan inilah guru yang kita kena lahirkan, lebih ramai lagi guru seperti Cikgu Aizat kita. Okey. Tahniah pada rakan-rakan guru yang telah berjaya di peringkat ini. Siapa kata guru kita walaupun kita sebenarnya tidak pernah diberi latihan untuk melaksanakan PDR bagaimana? Bagaimana kita sebenarnya nak melaksanakan PDPR ni? Adakah format tertentu, diberi latihan 2 minggu, okey macam kalau PDPR macam ni kita kena laksanakan? Tidak. Guru kita tidak pernah menghadiri kursus, tidak pernah diberi latihan untuk melaksanakan PDPR. Tetapi apa yang berlaku sekarang, guru-guru kita telah telah jauh ke hadapan, telah ada, dah sebati dah dengan diri mereka dengan perkara ini. Tahniah. Okey. Tapi tuan-tuan perempuan pada masa yang sama masih ada juga guru kita yang belum mahir. Okey, untuk guru-guru sebegini kita masih ada pilihan. Tadi yang di luar talian kita guna WhatsApp, guna Telegram dan kita gunakan modul. Okey. Bagaimana dengan murid pula? Okey, dari sudut murid, ramai murid sudah terdedah sebenarnya dengan pelbagai aplikasi dalam talian yang lebih interaktif. Okey, tuan-tuan, perempuan yang saya sangat hormati, anak-anak 21st century ini, mereka sebenarnya dah jauh ke hadapan. Kadang-kadang kita ni tak terkejar dengan apa yang ada pada mereka. Tapi itulah dia, tuan-tuan, perempuan jangan bimbang. Jadi untuk itu, untuk kita selarikan dengan anak murid kita ni tadi, kita kena sama berlari, sama rentak, sama laju. Dan inilah guru-guru yang saya sebut seperti Cikgu Aizat ni tadi. Untuk kita letakkan sesuai dengan apa yang ada pada anak murid kita. Saya pun sendiri kadang-kadang agak terkikial dalam ICT ni. Tapi inilah dia. Okey. Seterusnya bagi murid yang tiada akses internet, guru perlu fikirkan alternatif lain. Okey, tuan-tuan perempuan, melihat pula pada yang tidak ada sumber. Murid yang tidak ada sumber, yang ada kekangan, kemudahan dari segi gadget dan peranti ni, kita kena ambil ni, ambil cakna. Okey, kadang-kadang segelintir lah, bukan semua. Ada daripada kita yang tak nak masuk line dah lah mungkin. Tapi kita tak fikir apa sebenarnya yang berlaku pada anak murid kita. So bertanya khabarlah dengan ayah bonda mereka dan kita, apa yang kita boleh bantu, kita bantu tuan-tuan perempuan. Apa yang boleh bantu, kita bantu. Okey, seterusnya. Ibu bapa pula. Okey, di sini saya dah sebutkan juga tadi, ibu bapa ni kita kena jaga networking kita dengan dia. Sebab apa? Mereka lah yang menyokong dan menyediakan kemudahan asas demi untuk melangsungkan kelangsungan pembelajaran anak-anak mereka. Okey, seterusnya.
Okey, apa yang perlu? Okey, ini sangat best. Saya, Cikgu Aizat ni juga saya ambil. Saya banyak sebenarnya teroka dia punya bahan ni. Tahniah sebenarnya. Banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak terjangka tapi cikgu-cikgu kita boleh buat. Tahniah para guru sekalian. Okey, apa yang perlu? Pertama kita lihat kadang-kadang kita tak boleh nak detect dia murid kita ni berada di rumah. Okey, adakah berlaku pembelajaran? Okey, sebabnya mereka di rumah, macam mana kita nak buat observation? Macam mana kita nak buat pemantauan? So guru-guru kena pandai, kena bijak mengurus, kena bijak orang kata mengatur strategi untuk kempen, menarik anak-anak murid kita ni supaya seronok dan suka berada di dalam talian, terutama yang ada boleh akses internet untuk berada bersama-sama di dalam kelas online kita. Okey, pertama pembelajaran kendiri. Kelas masih boleh berfungsi dengan pelbagai aras pembelajaran. Okey, di sini ayat ni sangat simple. Kelas masih boleh berfungsi dengan pelbagai aras pembelajaran. Maksudnya di sini walaupun 10 daripada 20 orang murid, hanya 10 daripada 20 orang berada di dalam online class. Tapi yang 10 lagi tu macam mana? Kita tengok balik 10 orang lagi tu. Mungkin dia tak ada peranti. Ada peranti tapi berebut dengan adik-beradik lain. Kita tak apa. Kita guna yang di luar talian dan guna modul. Kita banyak alternatif cikgu-cikgu. Kita banyak alternatif. So, kita nak sebenarnya tajuk pembelajaran hari itu walaupun murid tidak sepenuhnya berada di atas talian tapi semua dapat. Semua menguasai pembelajaran kita dan objektif kita tercapai. Dan akhir sekali kita nak lihat ada tipi-tipi pada anak-anak murid kita. Tipi 1 sampai tipi 6 tu. Walaupun hakikatnya semua tidak berada di atas talian. Itu guru-guru saya pulangkan balik kepada kebijaksanaan guru-guru untuk melaksanakan perkara ini. Okey? Sebab dan dari satu sudut lain pula, kalau dia bersemuka, kalau kita bersemuka, pelbagai aras pembelajaran tu kita melihat murid yang potensi yang sederhana yang cemerlang. Tapi di dalam skop, di dalam fokus kita dalam PDPR, pelbagai aras pembelajaran kita melihat pada kekurangan dari segi kekangan, dari segi tidak ada peranti. Okey, itu kita kena ambil kira. Okey, seterusnya pembelajaran kolaboratif. Okey, pembelajaran secara kolaboratif merupakan kaedah paling berkesan dalam pembelajaran. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang sangat saya hormati sekalian. Okey, di dalam PDPR ini, sewaktu menjalankan PDPR ni, kita melihat satu perkara saja iaitu kita menggunakan ICT. Kalau tuan-tuan puan-puan ingat balik, ICT adalah salah satu tools dalam kita melaksanakan PAK 21. Dalam masa kita tak guna, waktu bersemuka kita tak guna perkara-perkara itu, tiba-tiba waktu PDPR ni kita gunakan sepenuhnya ICT. Nampak? Orang kata macam mana perjalanan kita tu diatur cantik oleh Allah lah. So sekarang ni melihat kepada PAK 21. Di dalam PAK 21 ada 3 perkara sebenarnya. Murid dengan guru dan murid dengan bahan. Tetapi kita fokus dengan PDPR, kita melihat kepada murid dan bahan. Mengapa saya berkata begitu? Ini adalah kerana untuk menunjukkan kitaran lengkap dalam melaksanakan PDP, guru kena meninggalkan tugasan kepada murid. Itu adalah bahan lah. So murid kena menyelesaikan tugasan yang diberi ini, dan ini sangat sesuai kalau kita melaksanakan PBL, Project Based Learning. Itu bergantung kepada semua subjek dan tajuk pembelajaran yang cikgu akan berilah. Tapi dia sangat sesuai kalau kita gunakan PBL waktu PDPR ni, sangat sesuai. Okey, kemudiannya pembelajaran aktif. Pemahaman yang tinggi melibatkan kebat dan critical thinking. Okey, tuan-tuan perempuan yang sangat saya kasihi, pembelajaran aktif ni menyahutkan kepada SKPMG dosen 4. Yang terakhir sekali tu, murid sebagai pembelajar aktif. Kita nak walaupun murid kita tidak berada di depan mata, hanya berada di dalam talian, tapi dia aktif. Dengan bagaimana? Okey, tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita melihatkan kebat dan critical thinking itu seolah-olah macam satu perkara lain, berasingan. Bukan sebenarnya. Dia kita sisipkan, kita selitkan. Okey, bagaimana nak nampak? Okey, saya beri tips. Kebat.
Senang je tuan-tuan perempuan, kita beri dua perkara berbeza, iaitu contoh kita memberi soalan rutin. Okey, satu lagi soalan bukan rutin. Soalan rutin dan soalan bukan rutin. Kita nampak perbezaan di situ kan? Okey, soalan rutin contohnya sangat senang. Bilakah berlaku tarikh kemerdekaan negara kita? Bilakah berlakunya tarikh kemerdekaan negara kita? Maksudnya jawapan dah ada. Itulah dia. Tak ada satu, tak ada dua, tak ada tiga. Memang tu je lah. Tetapi kalau kita beri soalan yang bukan rutin. Contoh. Okey, contoh. Soalan bukan rutin. Kita nak tengok ada critical thinking di situ. Okey. Sila beri cadangan anda bagaimana cara untuk mengekalkan kemerdekaan negara kita. Bagaimana cara? Okey, cadangan dia kita nak. Ada orang kata ada rumusan di kepala mereka. Ada anak muda, ada jana idea dia. Ada thinking proses di situ. Itulah kehebat sebenarnya. Kita nak nampakkan ada kehebat dengan bukan kehebat ni, kita bagi soalan rutin, soalan yang simple dan ada jawapan terus, dan soalan bukan rutin. Soalan yang kena dia jana idea dia dan situ melibatkan critical thinking. Kemudian murid-murid ni buat di kertas, dia angkat dekat kamera, dia tunjuk, disebut. Sangat best. Tuan-tuan perempuan cuba, insyaAllah boleh. Dan yang maksud di luar talian ataupun di modul tadi, boleh buat juga cara yang sama. Okay, dia hantar voice message. Okay, banyak cara sebenarnya. Okay. Kemudian akhir sekali tindakan susulan guru dan murid. Okay, tadi ada guru dan tadi ada murid. Sekarang ni dua-dua. Dua-dua perkara ni. Pelajar berperanan penting. Guru sebagai pembimbing. Okay, meletakkan minat pelajar sebagai keutamaan. Ini juga menyahut kepada SKPMG 2 Standard 4. Guru sebagai pembimbing. Kita bimbing dia, okay? Kita bimbing dia, kita dorong emosi dia, bimbing dia sehingga dia rasa dia dihargai. Murid-murid kita ni tuan-tuan perempuan ni sebenarnya kita tak perlulah nak memeluk setiap orang, tapi kita peluk hati mereka. Dengan cara apa? Kita bimbing sehingga dia sentuh emosi dia. Anak-anak murid kita ni senang je. Kadang-kadang kita ni pun guru. Tapi kita tanya anak kita, anak kita kata, cikgu cakap macam ni lah, cikgu macam ni. Ibu ni guru juga lah, tengoklah cakap ibu. Tak, dia nak dengar juga cakap cikgu dia. Sampai tahap macam tu sekali. Bagaimana guru ni berjaya menyentuh hati anak murid ni sehingga tahap begitu. Tahniah pada guru-guru yang sampai ke tahap itu. Okey, saya kagum dengan guru-guru yang macam ni. Okey, seterusnya. Okey, PDPR satu budaya. Okey, sebelum tu kita tengok di talian. Okey, sekarang ni kita alhamdulillah kita dah mencecah 1.2K. Alhamdulillah tahniah kepada rakan-rakan guru semua kerana memberi support kepada PGIM kita. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, saya sambunglah ya. Okey, kita nak jadikan PDPR kita ni satu budaya. Bagaimana? Bagaimana? Sebab benda ni, perkara-perkara ni kadang-kadang kita anggap remeh. Nak jadi cerita lah kan. Dulu sebelum masa COVID meningkat, bilangan positif meningkat, ibu bapa takut untuk untuk menghantar anak ke sekolah. Tapi bila dah berada di rumah pula, dia nampak macam suasana anak tu tak belajar. Okey, sekolah lah, minta pula buka sekolah. Macam tu. Jadi ada pro kontra. So, guru ni kita berada di tengah-tengah. Tuan-tuan perempuan orang kata macam mentimun lah, ditolak, digolek sana, tapi kita kena tekan. Cekal, tabah. Dan itu adalah guru. Guru kalau tidak ada pendirian begini, dia bukan guru. Okey. Apa yang perlu ada untuk menjadikan PDPR kita satu budaya ialah guru perlu terus menggunakan pendekatan pengajaran dalam talian bagi menyokong pengajaran lebih darjah. Teruskanlah usaha cikgu-cikgu sekalian, guru-guru sekalian dengan apa yang ada sekarang ni jalan. Okay? Jangan toleh belakang lagi. Sebab kita dah nampak dah perkara-perkara itu dan dah berjaya sebenarnya. Kemudian pemantauan berterusan oleh pihak sekolah dan kementerian. Ini nak tak nak, KPM, JPN, PPD, okey. Itu yang antara salah seorang tu saya lah yang ke sekolah untuk kita bukan mantau, kita bimbing. Okey, cikgu buat macam ni. Okey, sumbang saran. Okey, kita berkongsi idea. Kalau macam ni macam mana cikgu? Cikgu setuju tak? Kemudian kita minta pandangan dia. Okey, puan kalau si buat macam ni, kadang-kadang idea tu tak ada pada kita tapi ada pada dia, tapi dia tak tahu. Boleh tak? Saya sangat suka kalau guru begini.
Okey, kemudian anugerah khas galakkan kepada guru dan murid. Ini sangat penting. Ini rasanya pihak KPM, pihak JPN dan PPD kena alert lah. Kita lihat mana-mana guru kita ni yang sangat excellent dalam menjayakan PDPR, impaknya, keberhasilannya ada pada murid, kita beri hadiah, kita beri anugerah. Dan murid juga yang tidak pernah ponteng online kelas dia, okey, segala tugasan, segala PBL yang cikgu beri, berjaya disiapkan, berjaya dihantar, kita beri juga hadiah. Untuk galakkan sebenarnya. Okey. Kemudian kepelbagaian kaedah pengajaran, contoh blended learning, free classroom. Okey, ini perkara-perkara ini sedang pun dilaksanakan sekarang sebenarnya. Yes. Mula-mula guru bagi video. Bagi video, kemudian guru ngajar. Mungkin video tu sehari sebelum lah guru dah bagi. Okey, murid dah tengok. Okey, kemudian guru mengajar. Okey, berdasarkan video tu sekian. Okey, sekarang awak dah tengok apa pengajaran saya. Okey, sekarang cikgu nak bagi tugasan pula. Macam tu. Itu blended learning flip classroom lah. Okey, ini saya bawa juga keratan akhbar yang menunjukkan sebenarnya dunia telah mengiktiraf guru kita adalah sebenarnya guru kita sangat bagus. Guru Malaysia antara paling berdedikasi di dunia. Ini kajian di peringkat dunia. Tahniah kepada rakan guru kita kerana kita telah diiktiraf di peringkat dunia. Okey. Dinyatakan sini paling berdedikasi di dunia. 10 negara terbabit. Malaysia antara yang tersenarai. Tahniah pada diri kita. Okey, tepuk bahu sendiri. Tepuk bahu ni sendiri ya cikgu-cikgu sekarang. Buat sekarang. Okey, tahniah untuk diri kita. Okey, seterusnya. Okey, dia nak ujung-ujung dah ni. Nak ujung-ujung dah ni. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, saya suka sangat kongsikan perkara ini. Ini sebenarnya tuan-tuan puan-puan adalah kerangka PAK 21. Kerangka PAK 21 di mana ada 3 kotak besar ni, pengetahuan, kompetensi dan perwatakan. Kita lihat dari segi pengetahuan. Okay, what we know and understand. Kita nak anak murid kita ni apa yang dia tahu dan dia faham. Sebab apa? Sebab bila dia keluar melangkah keluar daripada bangku persekolahan nanti, apa yang ada pada dia. Sebab kita nak apa yang kita tinggalkan, apa yang kita berikan pada dia tu dibawa bersama. Dan perkara kat sini saya nak sentuh sedikit tentang nilai dan karakter yang ada pada murid. Tuan-tuan perempuan, nilai tidak ada dalam buku teks tidak ada di dalam konteks, tapi kita boleh beri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang saya sebut awal-awal tadi. Kita sentuh emosi dia. Kita tunjukkan dan kita cetuskan. Kadang-kadang anak-anak murid kita ni ada perkara-perkara tersebut. Tapi kita agak sedikit gagal dalam mencongkil perkara itu. Kemudian kompetensi. How we use what we know. Dia dah ada perkara tersebut. Bagaimana dia nak memahirkan diri dia untuk bila dia keluar tu, dia ada jati diri. Apa sahaja dia buat, dia ada justifikasi dia. Dia hidup atas diri sendiri. Maksudnya di sini kita melihat kepada anasir-anasir yang negatif lah. Okay? Kita tak nak anak-anak kita ni mudah terjerumus pada perkara-perkara tersebut. Sebab apa? Sebab dia ada jati diri. Dan akhir sekali perwatakan. How we behave and engage with the world. Kita nak anak-anak kita ni behave dan engage dengan apa sahaja yang berlaku pada diri dia. Okay? Dia ada jati diri, dia ada justifikasi dan dia ada watak dia sendiri. Kita kenal anak murid kita kan. Kita tahu budak ni memang dia jenis gini. Murid ni dia jenis gini. Kita kenal. So 3 perkara ni sangat penting dalam kita melaksanakan apa sahaja walaupun bersemuka apatah lagi PDPR. Kita kena selitkan perkara ini. Okey, di samping itu, di luar yang besar tu ada kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. 3 perkara ni tuan-tuan perempuan tidak boleh terpisah. Sebabnya ini adalah perkara utama dalam melaksanakan pembelajaran. Okey, dan sebenarnya tuan-tuan perempuan, pengetahuan kompetensi perwatakan ini sebenarnya adalah objektif terakhir dalam falsafah pendidikan kita untuk kita melahirkan anak-anak yang sebegini. Okey. Saya rasa dah nak habis dah slot saya ni. Okey. Saya nak bawa sedikit lah, kita nak cetus sedikit supaya kita buka mata. Okey, kita buka mata sebagai guru. Positiflah wahai guru. Saya nak cari satu kata-kata yang lebih saya tak jumpa, tapi saya rasa ini dah cukup bermakna. Saya tak tahulah pada orang lain, tapi pada saya
Positiflah wahai guru. Okey, kita tengok apakah dia. Matlamat kita untuk menjadi positif tidak perlu diakhiri dengan mencapai kesempurnaan dalam setiap keadaan. Betul tak? Okay, kita buat apa pun sebenarnya semua orang nak kesempurnaan. Tapi kadang-kadang kalau kita tak capai kesempurnaan, kita down. So jangan begitu. Kita tetap positif, buat apa saja. Kalau sempurna itu adalah satu bonus cikgu-cikgu. Tapi kita cuba ke arah itu. Terutamanya jika perkara tersebut bukan sahaja melibatkan diri kita. Sebab sekarang ni kita melibatkan semua orang. Okay, ingat balik. Kalau kita mencapai kesempurnaan itu adalah satu bonus. Rezeki lah ya. Tapi kalau tidak sempurna itu cukup dengan cara kita mencuba. Okay, akan tetapi sentiasalah berusaha ke arah menjadi lebih positif kerana ia membawa kepada kehidupan yang lebih gembira pada setiap hari. Kita happy sebab apa? Kita tidak terlalu mengharapkan. Kita ni buat apa pun sahaja. Kalau kita meletakkan sesuatu tu dengan kita harap sesuatu tapi kalau kita tak dapat, kita akan down. So tuan-tuan perempuan, kita buat apa saja kita kena kerana lillahi ta'ala lah. Okay, dan kita nak tengok anak-anak didik kita tu berjaya dengan air tangan kita sendiri. Okay, sambil tu saya nak tengok dekat kita punya ni chatting. Buat masa ni macam tak ada soalan. Okay. Husnul Raihana is watching. Oi, anak saya. Dia berada di Kajang. Di PJ sekarang ni. Apa lagi? Yes, be positive. Okay. Positif lah wahai guru. Mas Ayu, motivasi yang hebat untuk kami guru. Positive. Try to be positive. Yes. Okay. Okay. Dan sebelum saya orang kata apa? Mengakhirilah slot saya pada malam ini. Saya rindu sangat sebenarnya nak mencium bau-bau anak murid selepas nak rehat tu. Bau hapak tu, bau apa tu. Kita rindu suasana sebab kita dah lama tak jumpa anak-anak murid kita. Kita rindu nak jerit-jerit, jangan berlari, jangan bising. Okay. Kita rindu nak dengar suara, cikgu nak tulis ke? Cikgu nak salin ke? Cikgu nak garis ke? Kita rindu momen-momen begitu kan. Sebab pula rasa sebab kita ni, jiwa kita ni guru. Tuan-tuan perempuan, okey, sebagai akhirnya dari saya suka akan kata-kata ini. Okey, kita ni guru kita jangan melihat anak murid kita dari sudut pandang seorang hakim atau peguam. Kerana sentiasa mencari salah dan sering menjatuhkan hukuman. Tetapi lihatlah anak murid kita dari sudut pandang seorang doktor. Seorang doktor yang sentiasa memberi rawatan terbaik kepada pesakitnya. Ya tuan-tuan, rakan-rakan guru sekalian, sekian sahaja dari saya. Saya akhiri perkongsian saya pada malam ini dengan satu kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Izan, bila maafkan saya, Puan Hajar Rohaizan berkongsi tadi, berkobar-kobar saya nak bertanya macam-macam ya. Tak sabar bila lah boleh nak tanya ni kan. Okey, yang boleh saya simpulkan di sini ada 3 poin ya. Yang sepanjang perkongsian tadi kembar 3. Bukanlah sekarang ni PKP ni ramai orang mengandung kan Puan Hajar. Tapi kembar kita kali inilah dalam PDPR yang mana kita mesti buat sebagai seorang guru, kita mesti buat iaitu kita ada perancangan yang susun aktiviti yang tidak membebankan sama ada guru maupun murid. Dan akhir sekali pentaksiran. Pentaksiran tu ada pelbagai kan. Kita boleh gabungkan ya. Okey, dan yang kedua seperti tadilah kita kena lihat balik situasi anak murid kita. Ada rupanya anak murid kita Allah yang kita dapat tahu ada yang dah meninggal kan. Jadi kita kena ambil tahu bab-bab ni ya. Dan ada juga sebagai seorang guru kita mesti bijak bagaimana kita nak networking yang baik dengan ibu bapa. Yang ni yang paling penting sebenarnya. Seperti Puan Hajah katakan tadi, bila kita tak ada networking yang baik dengan ibu bapa, anak akan menjadi mangsa. Jadi anak-anak murid kita tu adalah saham kita ke akhirat tu. Ramai yang lupa. Walaupun kata kita tak nampak, tak bersemuka, tapi kita membuat sesuatu yang
menceriakan hidup mereka di rumah. Dia belajar seronok. Dia dapat dengar macam tadi kata kita video kan, macam kata Ustaz Aizan memang sangat pakar lah. Salah seorang YouTuber di Imurabi KPM. Saya pun tonton dia punya video kan. Masya Allah sangat bagus ya. Dengan bila mengajar masuk pula dengan gamesnya. Wah, saya pun terkejar-kejar. Orang dah berusia ni kan, Puan Hajar kita belajar semua ni kan. Okay, jadi sebagai seorang guru, kita mesti ada satu pertimbangan yang profesional lah. Jadi kita ada give and take dengan ibu bapa. Jadi kita kena ada bukti bicara di situ. Ya, dan yang paling penting bertanya khabar tu. Ramai tak bertanya khabar. Kan, selalu tak bertanya khabar. Kita ni hantar je dekat Telegram, hantar kerja. Tak tanya khabar, apa khabar anak murid? Tak sihat. Kadang-kadang kita dapat mesej daripada ibu, Ustazah Aziz, maaf hari ni saya hantar lambat sikit tugasan anak saya sebab anak saya tak sihat. Ya Allah, nampak tak? Kat situ kita, nilai kita sebagai seorang guru, daripada sebagai seorang guru tadi, kita boleh jadi nilai sebagai seorang ibu bapa. Yang kedua kepada anak murid kita. Betul tak? Ya. Jadi tadi ada satu komen daripada Cikgu Adilah. Dia kata dia dah berubah daripada buat Google Meet tu, dia tunggu anak murid dia sampai daripada 30 orang, 5 orang je yang datang. Jadi dia belajar buat pada Insta live pula. Macam-macam cikgu ni. Masuk dekat sini. Memang benarlah guru-guru Malaysia sangat berdikasi. Tangan. Okey, sedikit dari saya. Sebelum kita mengakhiri kan. Saya nak sentuh tentang murid tingkatan 5 sekarang. Apa yang berlaku anak-anak kita sekarang ni, mereka seolah-olah macam lost, down pun ada. Tapi itu berlaku, kita kena hadapi apa saja dengan semua tu ada hikmah sebenarnya. Dan guru-guru yang mengajar tingkatan 5 ni bertabahlah. Bertabahlah sebab perancangan dah ada, kita dah buat cantik, tapi inilah yang berlaku. Teruskan kebijaksanaan guru semua. Kan, betul kan macam tu? Betul. Saya tak menafikan benda ni amat penting sebenarnya kan dalam kita menyantuni PDPR anak-anak ni di rumah ya. Okey. Sekarang dah pukul berapa ya Puan Hajar Rohaizan? Ramai masih lagi memberi komen di sini. Boleh sekarang kita dah ada berapa dia? 1.5. Yang menonton 1.5k menonton. Ya Masya Allah, subhanallah, tahniah, alhamdulillah. Okey, terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang berada di Sabah, Sarawak. Alhamdulillah, line clear sahabat-sahabat. Di Pantai Timur. Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, syukran jazilan sekali lagi kepada Ustaz Puan Hajar Rohaizan yang berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Sekarang masa amat mencuburi kita. Semoga ilmu yang dikongsikan tadi dapat kita aplikasikan. Satu tadi saya baca satu komen lah Puan Rohaizan. Sebelum saya tutup juga ya. Ada yang mengatakan cikgu-cikgu ni ditomah dengan pelbagai kata-kata kan. Jadi satu je. Pegang kata-kata Puan Hajar Rohaizan, be positive. Be positive. Aziz, tentang komen yang itu, saya ada satu pantun lah. Alamak Okey, silakan. Okey, tahan tajul, haruan dan keli. Takut seorang pergi berteman. Umpat dan keji, usah peduli. Tikatkan hati, teguhkan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbaik. Okey, saya ingin kongsikan satu juga Puan Hajar, iaitu pengurusi GPIM kita selalu memberi satu galakan pada kami, iaitu dengan membuat satu banding beza burung helang dengan burung gagak. Okey. Pernah dengar tak cerita tu? Maksudnya burung helang tu, tahu tak cerita tu? Burung gagak duduk dekat atas badan burung helang, semakin tinggi burung helang tu naik ke atas, burung gagak tak mampu. Jadi stay lah, fly sampai atas ya, sampai tinggi. Okay, apabila orang baling batu kat kita, jadikan batu-batu itu sebagai satu tugu untuk mengepung kita dan akhirnya kita naik ke atas. Itulah guru yang sangat hebat. Kita nak jadi bukan sekadar guru, kita nak jadi murabbi. Yang tu yang sebaiknya. Okey, yang izinkan saya para sahabat di luar sana
untuk memetik sedikit coretan. Sebenarnya ada satu coretan daripada Puan Hajar Rohaizan dalam Facebook beliau. Beliau tak tahu ni, saya ambil sikit coretan. Okey, mari dengarkan mahalnya ucapan terima kasih. Okey. Mahalnya ucapan terima kasih. Betapa ramai antara kita yang ucapkan terima kasih dan betapa ramai yang hanya biarkan ucapan terima kasih berlalu begitu saja. Bukanlah isu terima kasih yang penting, tapi bagaimana kita meraihkan orang yang membantu kita, lebih-lebih lagi orang yang menghargai kita. Apa salahnya kalau ucapan terima kasih dijawab sebaiknya? Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Saya hanya membantu, semoga berjalan lancar. Paling kuman pun senyumlah sahaja ya. Memang ucapan ni nampak simple dan pertolongan orang pun simple. Alah, tolong buka pintu saja pun bukan semua orang nak ringan mulut ucapkan terima kasih. Inilah dikatakan berkisah tentang adab. Adab kita berurusan dengan orang, adab kita meraihkan perbualan, adab kita menghargai pertolongan orang. Kadang-kadang kita terlalu asyik menyanjungi puji-pujian, memandang tinggi hadiah ribu-riban. Tapi kalau mungkin kita terlupa bahawa dengan ucapan terima kasih mampu membuat hati tertawan. Sambut saja dengan doa yang baik. Mana tahu kan, mungkin waktu itu langit terbuka, makbul doa kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah coretan. Saya bacakan sedikit daripada coretan FB Puan Hajar Rohaizan. 2 minggu lepas ya, Puan Hajar? Ya, betul. Okey, saya suka satu tagline ni. Didiklah dari hati dengan penuh integriti, pasti segala usaha dan pengorbanan kita diberkati. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama dengan kita di slot malam ini yang dengan tajuk yang paling hot iaitu menyantuni PDPR, dan kepada terutamanya pada sahabat-sahabat yang berada di Sabah dan Sarawak, jaga diri baik-baik ya. Okey, dan biasanya orang Melaka kan mesti nak pantun. Pergi ke Melaka membeli jamu. Melaka jamu ke? Kawan saya tanya. Okey, jamu rasa dari Tengkera. Tidak ternilai jasa baktimu kepada bangsa juga negara. Kuih bahulu tradisi kita, ketupat rendang pembuka selera. Tangan dihulur, maaf dipinta, agar ukhuwah terjalin mesra. Yang bersama saya pada malam ini, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik link pendaftaran SPLKPM ya. Dan saya ingin merakamkan juga ribuan terima kasih kepada guru besar SK Kampung Tun Razak, Puan Azlina binti Haji Yang, dan serta para pentadbir yang menyokong saya sebagai moderator program webinar pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak, dan saya akhiri slot pada malam ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Salam sayang dari kami penggerak Guru Inovasi Melaka buat semua. Jangan lupa like dan share. Selamat malam dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa masuk.